Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. 神啊，谢谢你今天有这个机会来享受你给我们的恩典。 Pada pagi hari ini kami pun akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 这个时候我们要领受主的话， Tuhan, pakai kedua hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 使用你两位仆人能够在主面前能够把主的话传开， Dan persiapkan hati setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman. 预备我们每个人的心。 Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. 祷告祈求，奉耶稣圣名祈求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini 弟兄姊妹们，我们一起来思想神的话。 yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. 取自于以赛亚书7章10节到14节。 Yesaya pasal 7 ayat yang 10 sampai yang ke-14. 10章到10节到第14节。 Kalau sudah saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan nanti dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念，一会儿就用中文来念。 Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Yesaya, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. 耶和华又向亚哈斯说：“你向耶和华你的神一个兆头，或求现在深处，或求现在高处。”亚哈斯说：“我不求，我不试探耶和华。”以赛亚说：“大卫家啊，你们听，当听！你们世人厌烦计算小事，还要使我的神厌烦吗？因此主自己要给你们一个兆头，必有一童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。” Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur tidak terasa kita sudah masuki Advent yang keempat. 感谢主，我们今天是期待圣诞的第四周。 Itu artinya minggu depan kita akan sama-sama merayakan Natal. 意思就是说，下个礼拜我们要庆祝圣诞。 Dan beberapa firman Tuhan dalam beberapa minggu terakhir ini mengantar kita untuk memasuki momen Natal itu. 这几个礼拜的神的话，都带领我们进入圣诞的气氛， Termasuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. 包括今天早上。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kalau kita melihat latar belakang daripada pasal 7 ini, 如果我们看第7章的时代背景， di mana ini adalah terjadi ketika pada masa pemerintahan Raja Ahaz. 我们看见这是亚哈斯王的统治的时候， Yang memerintah di Yehuda sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. 在犹大地亚哈斯王统治还没有这个主权。 Pada waktu itu kerajaan Yehuda sedang menghadapi ancaman dari kerajaan Israel Utara dan Aram. 那个时候犹太有的叫亚拉伯国家的这个威胁， Syria atau Aram, yaitu Aram, telah bersekutu untuk mencegah Asyur dari teritori atau wilayah mereka. 叙利亚或者亚兰，他们正在期待亚述王的进攻。 Lalu mereka meminta Ahaz untuk bergabung dengan mereka. 那个时候他们要亚哈斯跟他们联合， Tetapi Ahaz menolaknya. 但是亚哈斯拒绝了。 Dan pada waktu itulah kita bisa melihat bagaimana Yesaya dan anaknya yang bernama Syer Yesub datang menemui Ahaz. 那个时候我们看他的儿子来见亚哈斯王， Untuk memberikan kata-kata penguatan melalui firman yang akan disampaikannya. 用主的话再一次兼顾亚哈斯王。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kita coba perhatikan nama anak Yesaya dalam bagian ini. 我们注意在以赛亚第6章也是如此。 Secara harafiah, arti nama Syer Yesub 在字体上，那个 share 耶稣的意思， yang berarti sisa itu akan kembali. 意思就是说剩下的要再来。 Sehingga dari sini kita melihat bahwa ada sebuah keyakinan bahwa musuh mereka itu tidak akan pernah menghabiskan Yehuda. 在这个时候，我们有一个这个思想，知道犹大国
总不可能被消灭。 Tapi dari sini juga tersirat bahwa hanya kaum sisa itu yang akan kembali. 那个时候也是记载着剩下的以色列人要再回来。 Sehingga di tengah rasa takut yang Ahas alami pada waktu itu, 所以如果有一些人惧怕，乃是有可能的事情。 Yesaya kemudian menyampaikan firman Tuhan 以 itu, 赛亚把神的话传给这些以色列人， di mana dikatakan, teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, jangan takut. 在那个时候就告诉他们：你要坚固你们的信心，你不要惧怕。 Agaknya dalam bagian ini ada satu permainan kata, Bapak Ibu 在 sekalian, 这里我们看到有很好的这个词句， yaitu kata teguh. 那就是要坚固你的心。 Kita bisa melihat di ayat yang ke-9. 我们看第9节， Di sana dikatakan, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. 在那里说：如果你不相信，那么你不能得着坚固。 Jadi kata ini pun juga mau mengatakan, kalau kamu tidak teguh, kamu pun tidak akan diteguhkan. 在这里说，如果你没有坚固，那么这个我也不能坚固你的心。 Jadi sekarang masalah utamanya bukan ancaman musuh. 所以最重要的问题不是因着有敌人来威胁你， Tetapi firman Tuhan, yaitu dia mau percaya atau dia tidak mau percaya. 但是神的话是你要信或者是不信。 Jadi apakah Ahas akan percaya pada firman Allah 那个时候是不是亚哈斯王要相信神的话， atau tidak? 或者不必？ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， di tengah rasa takut dan pergumulan yang dihadapi Ahas, 在这个亚哈斯王面对威胁的时候， maka Yesaya datang untuk tinggal tenang dan menawarkan suatu tanda untuk menguatkan imannya. 那么以赛亚来到他面前，为了要使他更有坚固的信心。 Tetapi sayangnya Ahas justru tidak memilih untuk tenang. 但是可怜的事情，亚哈斯王不能冷静。 Dia justru berusaha untuk mengatasi masalahnya itu dengan kekuatannya 亚哈斯 sendiri. 王用自己的方法面对这些敌人。 Sehingga dalam konteks pasal yang ke-7 kita dapat melihat bahwa ternyata Ahas itu sudah meminta bantuan kepada Asyur. 所以在这里，在第7章，我们看到亚哈斯王偷偷的向亚述王求帮助。 Makanya dia tidak mau minta bantuan sama Tuhan. 所以亚哈斯王不要求神帮助他。 Mungkin bagi sebagian orang melihat bahwa Ahas tidak mau meminta tanda adalah sesuatu yang baik. 所以如果人看来亚哈斯王没有求更好的帮助， Karena kita melihat bahwa seolah-olah dia tidak mau mencobai Tuhan. 因为好像他不要求神的帮助。 Tetapi yang terjadi justru sebenarnya ini bukanlah suatu jawaban yang positif. 那么亚哈斯说他不要试探神，其实这不是好的借口， Ini adalah satu jawaban respon yang negatif 这 sebenarnya. 是一个不好的答案。 Makanya kita bisa melihat kemudian respon Yesaya kepada Ahas. 所以我们看亚哈斯王对以赛亚的反应， Yesaya marah. 以赛亚生气。 Sehingga dari sini kita melihat kelihatannya saja Ahas nggak mau mencobai Tuhan. 在这里好像是亚哈斯王不要试探神， Tetapi yang menjadi masalah utamanya adalah di mana hatinya tidak mau percaya sama Tuhan. 但是最重要的问题，他不要相信神的能力。 Ahas lebih suka bergantung kepada bantuan bangsa 亚哈 Asyur. 斯王很想跟那些人亚述人求帮助。 Ahas tidak mau meminta pertanda untuk menguatkan imannya. 亚哈斯王不求神给他有力量， Karena dia sudah menetapkan hatinya untuk bertahan di dalam ketidakpercayaannya. 因为他已经决定自己，他完全没有相信神的帮助。 Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 所以弟兄姊妹们， karena Ahas tidak mau meminta tanda dan tidak mau percaya, 因为亚哈斯王他没有信任神， maka Yesaya memberikan teguran kepada Ahas dan keturunan Daud. 所以以赛亚就指责亚哈斯王，因为他是大卫王的后裔。 Karena mereka tidak menghargai wahyu Allah, firman Allah. 他们完全没有尊敬神的语言， Jadi ini adalah satu kondisi yang benar-benar tidak baik karena Ahas tidak mau percaya. 在那里没有更好的这个环境，因为亚哈斯王没有相信神的帮助。 Sehingga pesan Yesaya kepada keluarga Daud yang tidak mau percaya adalah apa yang mereka tolak adalah suatu kebodohan. 以赛亚就告诉那些大卫的这个子孙，如果你们拒绝神，这是你们的愚蠢。
Seharusnya mereka menyadari Ingat- bahwa kebergantungan pada pemeliharaan dan kehadiran Allah itulah yang paling penting dan paling utama. 因为他们是知道，如果他们把一切交托神，求神的帮助，乃是最重要的事情。 Walaupun mereka tidak mau percaya, 虽然他们不要相信， tetapi hal itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah. 但是哪一件事情不能破坏上帝对他们的计划？ Karena itu Allah sendirilah yang akan memberikan tanda itu. 所以神自己要给他们一个记号。 Ahas telah menolak tanda yang Tuhan tawarkan 亚哈 kepadanya. 斯王拒绝神要帮助他， Namun penolakan itu dan ketidakpercayaan itu tidak akan pernah menghalangi Tuhan untuk memberikan tanda yang telah Dia janjikan. 但是亚哈斯王的拒绝，亚哈斯王的不信任，完全不能拦阻神的对以色列人的计划。 Allah sendiri yang akan memberikan tanda itu. 上帝自己要亲自给帮助以色列人。 Sehingga dari sini kita bisa melihat 所以在这里我们能够看到一件事情， bahwa ketidakpercayaan manusia tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah. 人对上帝的不信任，完全不能拦阻上帝对人的一切的计划。 Di mana janji atau tanda itu adalah di mana seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Immanuel. 一个记号，一个这个计划，乃是神要把借着童贞女玛利亚所生的一个孩子，名叫以马内利。 Perkataan Yesaya ini kemudian dikutip lagi, diulangi dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. 以赛亚所说的再次重复，马太福音第1章第23节。 Di mana ketika malaikat Tuhan menghampiri Yusuf dalam mimpinya. 在那个时候，天使来到约瑟的面前， Tanda ini merupakan satu tanda yang begitu ajaib daripada Tuhan. 这个记号这是非常从神哪里来的，很奇妙的奇妙。 Ini merupakan satu penyertaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. 这就是神在他儿女的当中与他们同在。 Namun pada sisi lain, dari pihak lain, 但是在别的一方面， tanda ini juga bisa berarti hukuman atas kemurtatan dari bangsa itu. 这个记号就是告诉这些人对神的背叛。 Dan penyertaan ini pun bisa berarti hadirnya kelepasan dan keselamatan bagi sisa Israel. 神的同在，那就是告诉是如何神帮助以色列人脱离那些罪恶。 Inilah cara Tuhan bekerja melalui tanda yang ajaib ini. 这就是神对人类的工作的记号。 Jadi jangan heran kalau nanti kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan bangsa Asyur nanti untuk menghukum Yehuda. 所以不是一个奇怪的事情，如果神利用亚述王来攻击以色列人， Karena ketidakpercayaan Ahas. 因为他们对神没有信任。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊 Maka 妹 dari 们， bagian ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal. 在这里我与大家一同想一件事情。 Yang pertama, 第一件， kelahiran anak darah menggenapi nubuatan ilahi. 童贞女的借着童贞女玛利亚生了这个孩子，是要满足这个以赛亚的预言。 Apa yang disampaikan dalam Yesaya 7 merupakan nubuatan kehadiran Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya. 以赛亚第7章就是一个预言，有一个孩子要借着玛利亚生在世界上。 Sesuai dengan rencana kekal Allah, dia akan datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia melalui kelahirannya. 这个神借着以赛亚的预言，他这个孩子要来到世上，跟世人一样。 Kelahiran Maria adalah kehamilan yang bersifat supernatural. 玛利亚的出生，这个孩子是一个非常非常奇妙的事情。 Anak darah mengandung seorang bayi dengan kuasa Roh Kudus. 童贞女玛利亚生一个孩子，借着圣灵的帮助， Tanpa peran serta seorang bapak atau manusia. 不需要一个男性或者是一个父亲的这个出现。 Sehingga dari sini kita melihat bahwa mukjizat kelahiran Yesus menjelaskan kepada kita mengenai natur yang dimilikinya. 所以在这里我们看见主耶稣来到世上，借着他成为道成入圣。
Kelahirannya dari seorang perempuan menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar manusia dan menjadi sama dengan kita. 借着童贞女玛利亚生到这个世界上，跟我们人一样。 Yesus pernah marah. 主耶稣能生气， Yesus pernah sedih. 主耶稣能伤心， Dan banyak hal yang dia alami. 很多事情他经历的。 Namun yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu 但是 sekalian, 有一件事情我们要强调， kemanusiaan Kristus berbeda dengan kita. 主耶稣的人性跟我们不一样， Sebab kita lahir dengan dosa asal kita. 因为我们人出生就有罪恶。 Namun dengan karya Roh Kudus dalam kelahiran Yesus itu membuat Yesus terlepas dari dosa asal. 但是圣灵的工作，借着耶稣基督，我们的罪得着赦免。 Sehingga Yesus lahir tanpa dosa. 所以主耶稣来到世上，完全没有罪恶。 Kelahiran dari anak darah juga berkaitan dengan keilahian Kristus. 这个借着童贞女玛利亚所生的孩子，也是借着圣灵的帮助。 Yang ilahi mungkin datang ke dalam dunia melalui kelahiran dari anak darah Maria. 也就是借着童贞女玛利亚，主耶稣降生。 Dan mukjizat kelahirannya Bapak Ibu sekalian menunjukkan pada keilahan Kristus. 这个出生的一个神迹，乃是表现神主耶稣有他的神性。 Hal ini kita bisa lihat ketika malaikat Tuhan datang menghampiri Maria. 今天我们看见天使来到世上去看玛利亚， Yang dicatat dalam Injil Lukas. 在这个路加福音记载。 Dan bagian ini merupakan hal yang penting bagi kita untuk bisa memahami kelahiran dari anak darah. 这是一个非常重要的事情，然后我们要知道，主耶稣降生是借着童贞女玛利亚。 Di sana dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu 在那里说，圣灵要降临在他的身上， dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. 至高者的权柄要照顾你。 Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, 所以 anak Allah. 所以将来的这个生的孩子要成为神的儿子。 Setelah itu malaikat pun kembali melanjutkan perkataannya. 接下去，天使在讲他的话， Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 因为在神没有不可能做的事情。 Kenyataan bahwa Yesus dilahirkan bukan dari seorang ayah menunjukkan natur ilahinya sebagai anak 就是 Allah. 耶稣来到世上，不是借着一个男性的这个借着，但是呢是完全圣灵的帮助。 Dan Yesus dalam kemanusiaannya juga mewakili manusia dalam ketaatan. 主耶稣的人性代表我们每一个世界上的人， Dia menjadi korban pengganti, 他变成一个牺牲品， menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. 他成为人一生的中保。 Dia juga datang untuk menjadi model, contoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. 他来到世上，给我们一个榜样，做人的一个榜样。 Sehingga bagi mereka yang tidak percaya pada kelahiran dari anak darah, 所以那些不相信人，主耶稣降生借着童贞女玛利亚， biasanya tidak percaya bahwa Yesus benar-benar anak Allah. 也没有相信主耶稣是真正是上帝的儿子。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， seorang bernama Ursinus Zacharias. 一个叫做 Ursinus Zacharias， Dalam catatannya dia mengatakan demikian, 在这里他的笔记有写怎么一件事情， bahwa Mesias yang harus dilahirkan dari perawan sesuai dengan nubuatan para nabi. 将要来临的弥赛亚借着童贞女，乃是那些先知的语言。 Supaya ia bisa menjadi imam besar tanpa dosa. 当然，成为一个没有罪恶的大祭司。 Dan ini juga merupakan gambaran mengenai kelahiran kembali rohani kita. Dan ini juga merupakan gambaran mengenai kelahiran kembali kerohanian kita. 这是就告诉我们一个图画，我们的这个灵命又变成更新，再次被降生出来。 Yang bukan dari keinginan daging tetapi dari Allah. 不是我们要的事情，乃是神要改变我们，有新的生命。 Dan melalui kelahiran anak darah, 借着童贞女玛利亚， menunjukkan bahwa ia adalah keturunan Abraham dan menunjukkan bahwa Yesus juga adalah keturunan Daud. 这就是告诉我们，这个他们就是亚伯拉罕的子孙，也是大卫的子孙。
Sehingga ini sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan. 所以这是完全符合先知的预言。 Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan telah digenapi. 在这里告诉我们，神有我们的给我们的一切的应许已经成全。 Yang menyatakan bahwa sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. 在这里就是说，有一个童贞女玛利亚要降生一个儿子， Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. 那女人的这个后裔要踏入这个女人的头。 Sehingga dari penggenapan nubuatan ini, 所以在这个预言里面， bahwa Kristus akan lahir dari seorang perempuan dan keturunan Daud. 基督要降生，就是大卫的子孙。 Dan melalui kelahiran ajaib ini, 借着这个满有神迹的降生， yang telah dinubuatkan oleh para nabi, 并且这个先知已经预言， bahwa Yesus itu adalah yang dijanjikan dan adalah penebus bagi manusia. 耶稣就是被上帝所应许的道成肉身，成为人。 Sehingga ketika kita melihat bahwa janji itu telah digenapi, 所以我们看到神的应许已经成全。 seharusnya yang kedua adalah kelahiran dari anak darah meneguhkan iman percaya kita. 第二就是童贞女玛利亚所生的孩子，在这坚固我们的信仰。 Kedatangan Sang Mesias yang telah dinubuatkan para nabi 弥赛亚的来临乃是先知的预言， seharusnya makin meneguhkan iman setiap orang percaya. 因着如此要坚固我们每一个人已经相信耶稣的人。 Kita kembali melihat dalam nubuatannya, Yesaya menyatakan 我们再次回到以赛亚的预言， bahwa pengharapan Ahas akan menjadi sia-sia. 亚哈斯王的一切盼望要成为突然。 Asyur yang tadinya diharapkan menjadi tempat Ahas untuk berlindung dan bersandar justru akan berbalik. 亚述王他就要成为亚哈斯王的这个助手，完全倒转相反。 Di mana Asyur dinubuatkan akan menjadi ancaman yang serius yang akan menghancurkan kerajaan 要 Yehuda. 变成亚述王成为一个最大的威胁对以色列人。 Peristiwa penyerangan Asyur ini menjadi penderitaan yang panjang yang akan dialami oleh Ahas dan 那么 keturunannya. 亚述王对这个犹大国的进攻，成为一个最长的历史的一个虐待。 Mereka akan menjadi bangsa yang kalah dan hancur. 他们要成为一个被打败的一个人民。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, 弟兄姊妹们， anak yang dijanjikan itu 神所允许的孩子， akan mengembalikan kejayaan umat Allah. 要把以前所遗失的上帝的荣耀再次还给我们， Yaitu dia yang disebut dengan Immanuel. 那就是说以马内利。 Dalam tradisi Yahudi, 在以色列人的传统， Immanuel adalah nama yang merujuk kepada figur seorang Mesias. 以马内利乃是指向将要来临的弥赛亚， Orang yang diurapi Allah yang kehadirannya sangat-sangat dinanti-nantikan 一 oleh 个人 manusia. 是上帝告我他的来临，每一个人都等待， Dan ini kemudian tergenapi dalam diri Yesus. 那就是已经成全在主耶稣的身上。 Yesus disebut Immanuel yang berarti bahwa dia adalah Allah yang menyertai 耶 kita. 稣被称为以马内利，乃是说就是上帝与他同在， Dia akan menyertai engkau dan saya. 他要与你同在。 Sehingga dari nama ini kita bisa melihat Bapak Ibu 所以从 sekalian, 这个名字当中， bahwa Allah akan senantiasa menyertai engkau dan saya dimanapun dan kapanpun. 那么神要与我们同在，无论在什么地方。 Sehingga dengan demikian umat Allah tidak perlu takut karena kita tahu siapa yang sedang beserta dengan kita. 所以我们不必惧怕，我们是上帝的儿女，我们知道谁与我们同在。 Immanuel, nama yang diberikan kepada Yesus, 以马内利是神给耶稣的一个名字， juga menyatakan bahwa dia adalah anak tunggal Allah yang datang ke dunia ini untuk menjadi sama seperti manusia dan menyatukan dirinya dengan kita. 这也是告诉我们他是从天上来的
上帝差遣他的独生子来到世上，与人同在。 Yesus datang ke dunia ini merasakan apa yang engkau dan saya rasakan. 耶稣来到世界上，为了要感觉到你与我所感觉的事情， Sehingga dia tahu, dia mengerti semua pergumulan 所以 kita. 他知道我们每个人所领受、所面临的一切的痛苦， Bahkan dia sampai harus mati di atas kayu salib. 并且他应该牺牲死在十字架上。 Sehingga Bapak Ibu sekalian, 弟兄姊妹们， Immanuel ini 以马内利， melampaui semua nama yang ada seperti Musa maupun Yosua. 以马内利超过一些的名字，好像摩西一样。 Dan melalui nama ini 借着这个名字， juga mau mengungkapkan beberapa keunggulan dan otoritas yang luar biasa yang dimiliki olehnya di 这 atas 个名 yang 字 lain. 也能够表现是一个非常蛮有全能的人。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 弟兄姊妹们， Sehingga dari semua penjelasan mengenai Immanuel 所以整个我们解释关于以马内利， tentunya harus membuat setiap kita itu harusnya bersyukur. 让我们每一个人都有一个感谢的心。 Karena sekali lagi Bapak Ibu 再 sekalian, 一次，我告诉你们， karena Allah yang kita kenal 因为我们所认识的神， adalah Allah yang juga merasakan apa yang kita rasakan. 也就是我们所感觉到的神。 Dia bahkan merasakan hal yang paling sangat menyedihkan. 他也是面临一个最伤心的事情。 Di mana dia sang Mesias itu datang untuk menderita dan mati di atas kayu salib. 那就是弥赛亚来到世上，为了要承受一切的刑罚与痛苦。 Sang bayi itu lahir di momen Natal. 那么直到那一个时候，就成为这个圣诞节。 Yesus datang dengan kerelaan hati. 耶稣来到世上，心甘情愿。 Sang bayi itu datang ke dunia. 他来到世界， Dia akan bertumbuh besar, 他要成长， menjalani kehidupan yang tidak akan mudah. 成为一个不是很容易度过的一个新生命。 Begitu banyak tantangan, cobaan yang harus dia 在他 jalani. 的生活里面，还有很多的一切担当。 Namun Yesus tahu apa tujuan dia datang. 他一切的拦阻，他知道他来到世界上是为了什么。 Bahwa kedatangannya adalah membawa misi yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. 他来到世上，带着一个很重要的使命，就是把世界上的人从罪恶里面救出来。 Bapak Ibu yang dikasihi 亲 Tuhan. 爱的主内弟兄姊妹们， Sehingga dari sini kita bisa melihat 在这里我们看到一件事情， bahwa kelahiran anak darah ini 那么这个都是这个生你所怀的孕所生的孩子， seharusnya meneguhkan kembali iman kita. 应该主耶稣能坚固我们的信心。 Dan kita pun disadarkan kembali, diingatkan kembali bahwa kita punya Allah yang setia. 上帝要我们记得，上帝提醒我们，我们有一个神对我们非常的忠心。 Allah yang merasakan apa yang kita rasakan. 这个神感觉到我们所感觉的事情， Allah yang betul-betul kita bisa andalkan 100%. 这个神我们真正能够依靠。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 对敬主内弟兄姊妹们， Ketika sebentar lagi kita akan masuk Natal. 一下子我们要进入圣诞节， Kita melihat bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi engkau. 我们看见神的爱如此浩大。 Apa makna Natal bagi Bapak Ibu sekalian? 圣诞节对弟兄姊妹们什么意义？ Setiap tahun kita merayakan Natal, bukan? 每一年我们庆祝圣诞， Apa arti pesan Natal itu bagi engkau dan 那 saya? 么神的这个圣诞节对我们有什么意思？ Bagaimana kita memaknai pesan Natal itu dalam kehidupan kita? 如何我们真正利用这个圣诞节的气氛？ Apakah kita hanya datang Natal ibadah selesai kita pulang? 所以是不是我们单单来过圣诞节，来到教会做礼拜？ Tanpa kita menyadari bahwa ada seorang bayi yang nantinya akan menjadi
seorang penyelamat bagi 我们也 engkau dan 没 saya. 有完全意识到一个上帝的差遣的儿子来到世上，为了要拯救我们。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 弟兄姊妹们， Natal tidak hanya berbicara mengenai suatu perayaan yang spektakuler. 圣诞不是单单要想到很豪华的庆祝。 Kita melihat pada saat ini bagaimana Natal itu begitu spektakuler. 这个时候，我们看到大家利用圣诞节做了轰轰烈烈、热闹的一个节气。 Mungkin yang menjadi ketakutan bagi setiap kita ketika kita melihat semua ini. 当我们看到这世界上这样的事情的时候， Fokusnya mulai hilang. 那么我们对圣诞的意义越来越消失。 Orang mulai melihat kemegahan, dekorasi yang begitu indah. 人只能看到那些非常非常豪华的装饰， Tetapi kita lupa 但是我们忘记一件事情。 ada seorang yang lebih penting di atas semua 有 itu, 一个人在整个圣诞节更重要， yaitu kedatangan seorang Immanuel 那 yang 就是 menyertai 那 engkau 就 dan 是 saya. 要一个来到世界上，被称为以马内利，要拯救我们大家。 Natal mengingatkan kita akan kasih yang begitu besar daripada Allah. 上帝这个圣诞节提醒我们，上帝对我们极大的爱， Kasih yang mau mengutus anaknya bagi engkau dan saya. 这个爱差遣的独生子来到世界上。 Natal adalah kelahiran seorang anak yang akan tumbuh dewasa dan menjalankan misinya sebagai penebus bagi engkau dan 圣 saya. 诞节就是一个儿子来降生在世界上，越来越长大，为了要拯救整个世界的人。 Inilah anugerah terbesar dari Allah bagi setiap umat manusia. 这是上帝最大的恩典，送给我们每一个人。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 弟兄姊妹们， kita telah menerima sebuah hadiah. 我们已经接受最大的礼物， Sebuah hadiah yang begitu indah bagi engkau dan saya. 非常的美好，非常的好看。 Allah mau menyatakan dirinya kepada manusia berdosa dalam pribadi Yesus Kristus. 神要来到世上，借着主耶稣显现在我们当中。 Sehingga melalui kelahiran anak darah yang telah dinubuatkan oleh para nabi, 借着这个童贞女玛利亚所生的孩子，要成全先知们的语言。 menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi kita. 这只是告诉我们，上帝爱我们大家。 Janji Tuhan tidak akan pernah gagal. 上帝的允许从没有返回， Dan janji itu digenapi dalam pribadi Yesus 上帝的 Kristus. 允许已经成全在主耶稣的身上。 Sehingga melalui Kristus, 借着耶稣基督， Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia. 上帝把自己表现给世人。 Dan sebagai Allah yang menjadi manusia itu, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. 道成肉身，在世界上，他永远没有离开我们。 Kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini boleh mempersiapkan hati kita untuk memasuki momen Natal di tahun ini, Bapak Ibu. 让今天的道理能够再一次兼顾我们，大家一起进入圣诞节。 Jangan sampai kita kehilangan fokus dengan kemegahan Natal yang ada saat ini. 不要圣诞节的庆祝，我们已经舍弃了圣诞节的真正意义。 Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus. 让我们的思想集中在主耶稣身上， Karena dia adalah Allah yang berarti Immanuel. 因为他是我们的神，他是以马内利， Allah yang datang untuk hidup bersama dengan kita. 神来到世上，要跟我们一起活在世界。 Dan Allah yang akan selalu beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. 神与我们同在，从今直到以后的日子。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. 天父，谢谢你，你的话我们已经听了。 Kami bersyukur atas kelahiran Kristus yang datang ke dunia ini. 谢谢你，因为主耶稣已经来到世上， Yesus datang
untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. 耶稣来到世上，要拯救我们罪人。 Dan Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. 那神是常常与我们同在， Kiranya semua ini boleh terus menguatkan iman kami. 让每一件事情都能够使我们得着坚固。 Dan kami boleh terus makin percaya dan bersandar kepada Tuhan. 我们更有信心，我们更依靠你。 Tolong setiap kami ya Tuhan, 求主帮助我们每一个人， dalam menyambut Natal tahun ini. 我们要欢迎今年的圣诞节， Kiranya kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. 让我们能够享受到主的爱， Dan kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Kristus. 让我们的思想完全转在主耶稣身上。 Sehingga damai dan sukacita Natal hadir di tengah kehidupan 一切 kami. 的平安，一切的喜乐， Kami 在圣诞临到我们身 berdoa, 上。 kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 祷告祈求靠耶稣圣名， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita.